Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni 99 usul diraih hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jilid pertama karangan Maulana Muhammad Asri bin Yusuf. Dan kita telah bincang usul 40 habis dah. Cuma lah ni kita daftar istilah daftar istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis lah. Jadi kita bincang beberapa perkara, kita nak sambung lagi lah sampai habis. Istilah-istilah yang penting yang mesti kita tahu apabila kita berbicara tentang ilmu hadis lah. Ataupun apabila bahas hadis lah, kita tahu istilah-istilah lah. Yang penting lagi lah. Okay, seterusnya kita masuk hari ni iaitu hadis mauquf. Hadis mauquf. Suatu cerita yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW. Bukan daripada Nabi dah, daripada sahabat Nabi SAW. Berupa kata-kata, perbuatan atau pengakuan mereka. Pengakuan sahabat lah. Sama ada cerita itu sampai kepada orang-orang yang kemudian dengan sanak yang bersambung-sambung atau dengan sanak terputus. Ia juga dipanggil asar. Asar apa boleh? Mauquf, hadis mauquf boleh. Jadi yang pentingnya ia bukan kata-kata Nabi SAW lah. Walaupun ada perbahasan lah. Hadis mauquf fi hukmil marfu' lah. Hadis tu mauquf tapi dalam hukum marfu', hukum macam Nabi, kata-kata Nabi atau macam hukum daripada Nabi, cuma dibahasakan dengan istilah sahabat, bahasa ayat sahabat. Sahabat tak berani sandarkan kata-kata itu pada Nabi. Ada perbahasa di kalangan ulama. Tapi sekurang-kurangnya kena faham hadis mauquf ni bukanlah kata-kata Nabi dah. Ia hanyalah adalah kata-kata sahabat. Sama ada memang sumber daripada Nabi asalnya, diolah bahasanya oleh sahabat ataupun tidak. Yang pentingnya ia adalah hadis mauquf ni bukan kata-kata Nabi. Yang seterusnya hadis mausul. Hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan lengkap daripada awal hingga ke penghujung. Maksud tidak ada putus lah, sambung lah. Tidak kira sama dia marfu' atau mauquf. Tak kira dia kata-kata Nabi sungguh ataupun kata-kata sahabat lah. Yang penting dia bersambung-sambung lah. Ringkasnya hadis mausul ialah hadis yang tidak terputus sanadnya. Hadis muharraf. Hadis yang bentuk asal perkataannya tidak berubah. Cuma barisnya sahaja yang berubah. Kita bicara sebenarnya mushaf. Mushaf ni tukar huruf yang bertukar dia. Kalau muharraf ni bukan huruf dia bertukar, iaitu panggil baris bertukar dia. Barisnya sahaja yang bertukar, atas dan bawah depan tukar. Tapi kerana perubahan baris tersebut, berubahlah pula maknanya hadis muharraf yang ada tersilap perawi. Kau apa tersilap baris. Okey, hadis mungkar riwayat munkarah. Hadis mungkar riwayat munkarah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Jadi kalau hadis mungkar, hadis tu dhaif bertentangan dengan perawi thiqah. Kalau hadis syaz, hadis sahih cuma bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, lebih kuat dah. Lebih thiqah gitu dah. Jadi dhaif ni apabila bertentangan dengan hadis sahih dipanggil mungkar. Hadis mungkar termasuk dalam senarai hadis-hadis dhaif yang teruk. Bukan dhaif biasa lah. Asalnya dhaif biasa dah. Perawi dhaif ni. Tapi apabila ia bertentangan dengan hadis sahih, hadis yang perawi thiqah, ia akan jadi hadis tu dhaif jiddan dah. Jadi dhaif yang teruk dah. Hadis mungkar menurut ulama hadis ada 3 macam. Iaitu pertama, satu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah. Dan ia bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih ringan lemahnya dah. Pertama tu perawi lemah. Tapi dia bertentangan dengan perawi yang lebih kurang lemah sikit dah. Jadi dia jadi mungkar juga dah. Yang kedua, satu hadis tunggal yang tidak diketahui matannya, isi kandungannya selain dari yang meriwayatkannya, sedangkan ia bukan perawi dhabit. Cerita hadis tu, riwayat tu dia bersendiri dah, tak ada orang sokong dah. Dia tu tak berapa ingat dah, kurang kuat ingatan dia. Jadi dipanggil mungkar juga dah. Tunggal pelik dia sorang dah. Yang tiga, satu hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang banyak salahnya atau lalainya atau kefasikannya. Jenis banyak salah, jenis banyak cuai dia, banyak fasik dia. Jadi orang hadis perawi yang banyak salah ni dia jadi mungkar juga lah. Walaupun dia tidak tu mungkar juga setara tu dah. Jadi banyak perawi yang banyak buat salah dia. Okey, lawan bagi hadis mungkar ialah hadis ma'ruf. Lawan dia hadis ma'ruf yang diketahui diiktiraf dah. Yang diiktiraf, diterima dah. Lihat ma'ruf dah. Lepas ni kita bincang ma'ruf dah.
Okey, hadis mursal. Hadis yang disandarkan terus terus oleh seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyatakan perantaranya pada peringkat sahabat. Bukan sahabat ni kan berawak daripada tabi'in . Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tapi tak sebut nama sahabat. Sedangkan dia tak jumpa Nabi tabi'in ni. Tidak kiralah sama ada tabi'in itu tabi'in kecil atau tabi'in besar selagi dia tidak hidup bersama Nabi, tak jadi sahabat Nabi lah. Tak sempat bertemu Nabi. Tiba-tiba riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka itu dipanggil mursal. Hadis mursal pada pandangan jumhur ulama dan muhaddisin boleh jadikan hujah apabila ada melalui saluran riwayat lain sanadnya yang bersambung. Ada mursal hak boleh buat hujah ni ada sanad yang bersambung di tempat lain . Kita carilah dah. Kalau tidak kat dia dah dhaif mursal ni tetap dhaif asal dia . Kalau dia ada sokongan lain sehingga nampak dia macam bersambung tempat lain, maka barulah boleh dikira bersambung lah. Okey, hadis musnad. Hadis musnad ialah hadis marfu' yang sampai kepada Nabi lah. Yang sanadnya dikemukakan dengan lengkap hingga kepada Rasulullah SAW. Hadis sanadnya sampai ke Nabi hadis musnad. Hadis Qudusi, suatu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan menyandarkannya kepada Allah SWT . Dia dinamakan hadis Qudusi kerana disandarkan kepada Allah yang Maha Suci. Iaitu sucinya Allah daripada segala kekurangan dan segala tidak layak dengan Allah SWT. Hadis Qudusi juga dinamakan dengan hadis ilahi atau hadis Rabbani . Di hadis Qudusi ni kata-kata Allah yang guna ucapan ayat Nabi sendirilah. Dia tidak rigid seperti kata-kata seperti Al-Quran. Al-Quran itu tukar huruf baris, tak tukar . Hadis Qudusi ni mengikut bahasa Nabi sendiri, tidak rigid lah, tidak mesti tepat. Yang pentingnya kalau kata-kata Nabi lah, bukannya kata-kata Allah direct. Okey, hadis tapi dibahasakan oleh Nabi dah. Okey, hadis yang sangat gharib ataupun hadis terlalu dhaif, hadis gharibun jiddan, hadis dhaifun jiddan ni. Terlalu gharib adalah terjemahan kepada gharibun jiddan. Ia merupakan satu istilah lain yang menyamai dhaifun jiddan. Gharibun jiddan ni serupa dengan dhaifun jiddan . Terlalu dhaif. Hadis terlalu gharib tidak boleh jadikan hujah untuk apa sekalipun . Ia tidak harus dipercayai sebagai hadis Nabi SAW. Tidak boleh juga diharapkan pahala dengan mengamalkannya. Sekiranya ia mengandungi tawaran pahala untuk suatu amalan kebajikan. Kalau pahala besar setengah mana, tak boleh percaya. Sebab gharibun jiddan ataupun dhaifun jiddan tak boleh kita percaya. Tak boleh kita amal. Tak boleh kata harap pahala dengan apa yang diajar dalam hadis tersebut . Okay, hadis tidak mahfuz . Hadisun ghair mahfuz. Hadis yang tidak mahfuz. Hadis tidak mahfuz ialah hadis syaz. Iaitu hadis yang perawinya meskipun seorang yang siqah, namun riwayatnya bercanggah dengan riwayat perawi lain yang lebih siqah daripadanya . Jadi dia tu kuat, istiqah, tapi ada hak lebih kuat daripadanya. Ada kelain, ada berbeza . Apalagi kalau perawi yang lebih siqah daripadanya ada berapa orang. Bukan dia ada berapa orang sokong dah. Hak lebih siqah. Tiba 2-3 orang riwayatnya bunyi lain, tidak serupa dengan riwayat Isa dia dah. Hadis jadi hadis termahfuz lah. Hadis tidak mahfuz adalah salah satu bentuk hadis dhaif dan ia tidak boleh dipakai walaupun perawi siqah. Siqah. Semua perawi siqah boleh tentu sahih dah. Tengok pula dari segi dia tidak boleh canggah dengan hadis sahih siqah yang lain dah. Hadis sahih yang perawi lebih siqah lain dan banyak-banyak hadis lain. Kadang-kadang ada dia sorang dia pelik silap sikit dah. Hadisnya perlu diteliti, hadisnya bermasalah. Fi hadisihi nazar. Hadisnya perlu diteliti. Satu lafaz jarah yang ringan, ada satu kritikan melukakan, menjatuhkan hadis tu ringan. Hadis perawi yang disifatkan demikian boleh tulis untuk iktibar dah. Boleh tulis untuk ambil pengajaran, ambil iktibar atau sebagai sokongan saja. Iktibar ni sokongan dah. Tapi tidak boleh jadikan hujah semata-mata diri sendiri dah. Sebagai sokongan ambil hadis, ada hadis sahih depan penyokong saja. Ini biasa digunakan oleh Imam Muslim . Di sisi Imam Bukhari pula ia adalah lafaz jarah yang berat. Tapi Imam Bukhari kalau dia sebut fi hadisihi nazar, bukan maksud ringan tu. Maksud berat dah. Apabila Bukhari berkata fi hadisihi nazar terhadap seorang perawi, berarti bagi beliau perawi itu sangat dhaif. Imam Bukhari fi hadisihi nazar tu sangat-sangat dhaif tu. Hadisnya bukan sahaja tidak boleh jadikan hujah, malah tidak boleh juga dijadikan penyokong kepada mana hadis lain dah. Imam Bukhari kata gitu, tak boleh buat sokong, tak boleh dah.
Lepas tu istilah hafiz. Dalam ilmu hadis ada berapa ertinya. Itu pertama orang yang jadikan pegangan untuk mengesahkan matan-matan dan sanad-sanad. Isi kandungan hadis dan perawi-perawi hadis lah. Serta untuk melemahkan atau menguatkan seorang perawi. Jadi orang pakai dia sebagai orang panggil hafiz dia sebab dia boleh tentukan isi matan hadis yang mana betul, sahih, sanad-sanad mana betul, kuat ke apa ni. Nak melemahkan, menguatkan seorang perawi, dia tahu tu orang panggil hafiz. Jadi yang kedua, orang yang mengetahui tentang perawi-perawi, mana nama-nama mereka, hal ehwal dan negeri-negeri mereka lebih banyak dari yang dia tidak ketahui. Banyak hak dia tahu dah, panggil hafiz. Yang ketiga, orang yang luas pengetahuannya tentang hadis-hadis, baik berkaitan dengan riwayat maupun dirayah. Dia tahu hadis tu perawi-perawi, kekuatan perawi-perawi, siqah tak siqah dia tahu. Dan dirayah dah, dia tahu pertentangannya, bukan sahaja riwayah, dirayah ni, kritikan terhadap isi kandungan hadis. Pengetahuannya tentang perawi-perawi dan riwayat mereka di masanya sangat luas. Ia kenal syekh-syekh dari satu tabaqah ke tabaqah yang lain. Peringkat-peringkat perawi ni dia tahu dah. Dan apa yang ia ketahui dari tiap-tiap tabaqah tu, peringkat perawi tu lebih banyak dari yang ia tidak ketahui dah. Banyak hak tahu daripada tak tahu. Tu bagi hafiz. Dia keempatnya, orang yang hafal 100 ribu hadis bersama sanad dan matanya. Ni takrif lain lah. Jadi hafiz ni hafal 100 hadis bersama sanad dan matanya. Yang kelima, orang yang meriwayatkan hadis yang sampai kepadanya dan menjaga apa yang perlu daripadanya. Hafiz adalah satu gelaran yang diberikan oleh ahli hadis kepada orang yang dapat menentukan kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis, isi kandungan hadis, di samping dapat mentadil, mengadilkan, memberi keadil, mengangkatlah, memuji dan mentajrihkan, melemahkan perawi-perawinya dah. Jadi ahli hadis yang mahir tentu hadis sahih, tak sahih, perawi ni kuat, lemah, tak adil dah. Jadi boleh cerita dia. Di siqah tak siqah kan. Selain ingat hadis-hadis yang sahih, juga mengetahui perawi yang banyak waham terkeliru. Ilat-ilat hadis, penyakit-penyakit hadis boleh tahu. Dan juga istilah-istilah para muhaddis ini tahu belaka dah. Ini baru panggil hafiz. Antara tokoh-tokoh hadis yang mendapat gelaran hafiz ini ialah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Bukhari, Muslim al-Iraqi, Ibn Hajar al-Asqalani, Badruddin al-Aini, Ibn Daqiq al-Aid dan lainnya. Orang lain bunyinya dah. Bukan dia dah. Dia orang lain bagi bawah dia hafiz. Okey, lepas tu Hasan pula. Hasan yang adalah sifat hadis. Lihat ada Hasan lepas ni lah. Kita bicara dah sana. Hadis yang boleh dhabit lah. Dia kurang kekuatan dhabit dia, kekuatan ingatan dia. Tapi dia tu siqah, dia jujur je. Lepas tu Hasan sahih, Hasanun sahihun. Hasan sahih adalah satu istilah yang digunakan oleh Imam Tirmizi. Menurut Ibn Salah, ia menunjukkan hadis itu mempunyai dua sanad. Pertama bersanad hasan dan keduanya bersanad sahih. Itu kata Ibn Salah. Pendapat lain pula menyatakan bahawa di antara dua lafaz itu terdapat huruf penghubung yang telah dibuang, iaitu au. Sebenarnya kata hasan au sahih. Hasan ataupun sahih dah. Jika demikian, maka hadis itu hanya mempunyai satu sanad saja, tetapi para ulama berbeza pendapat dalam menilainya. Sebahagian mereka menilainya sahih, sedangkan sebahagian lain menilainya hasan. Gitulah. Okay, setengah ulama pula berpendapat sebutan hasan sahih oleh Imam Tirmizi itu menunjukkan beliau ragu-ragu antara hasan dan sahih. Ini pendapat lain pula dah. Hasan ke sahih, dia ragu-ragu dah. Ada pula yang menyatakan bahawa maksud lafaz tersebut ialah hadis berkenaan dinilai hasan oleh satu kelompok tertentu, tetapi dinilai sahih oleh satu kelompok yang lain. Macam-macam lah ulama teka dah. Pendapat Imam, kenapa Imam Tirmizi guna hasan sahih, istilah tu dah. Seterusnya i'dal. Maksud i'dal ni keadaan isnad yang gugur daripadanya dua orang perawi atau lebih di satu tempat secara berturut-turut. Gugur dua orang perawi atau lebih, 3 ke 4 ke perawi gugur secara berturut-turut. Dia panggil mu'dal lah. Sama ada berlaku di awal sanad atau di pertengahan sanad atau di akhir sanad, tak kira dah. Yang penting 2 orang atau ketiga berturut-turut dia gugur dah. Berat benar ni i'dal dah. I'dal merupakan salah satu sebab yang mendhaifkan satu hadis. Lihat juga mu'dal lah. Sama dengan mu'dal ataupun i'dal ni sama dah. Al-i'tibar ni, i'tibar bukan istilah biasa, istilah hadis lah. I'tibar menurut istilah hadis ialah menyertakan sanad yang lain untuk hadis tertentu, di mana hadis itu pada sebahagian sanadnya terdapat hanya seorang perawi sahaja. I'tibar ni hadis ada sanad yang lain untuk hadis tertentu dah.
Dengan menyertakan sanad-sanad lain akan dapat diketahui apakah ada perawi lain atau tidak bagi sebahagian sanad hadis dimaksudkan. Jadi ada sokongan lah iktibar ni. Ada dia macam penyokong lah dia. Lepas ittirab pada matan teks riwayat. Ittirab fil matan. Keadaan tidak tetap dan tidak menentu pada matan teks riwayat hadis. Kau ni kata satu hadis kata gini, hadis kata lain lah. Dah, isi kandungan hadis tu berbeza-beza, ittirab. Ia berarti keadaan suatu riwayat yang berbeza-beza, berlainan dan bersecara laru lafaz matan isi kandungan hadis. Namun sama dari sudut kekuatan atau kelemahannya. Kadang kuat, kadang lemah. Sama je, penting berbeza-beza dah. Dengan kata lain, ia adalah riwayat dikemukakan dalam bentuk-bentuk yang bertentangan dan berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Disamping tidak dapat diterjih, dikuatkan dan tidak juga dapat dikompromikan. Itu poin penting lah. Tak dapat terjih, tak dapat kompromi. Kalau kita tahu orang ni sahih, orang ni lebih kuat, siqah ni perawi lemah, kita kira mungkar ni. Hak bercanggah ni tidak, tak boleh nak terjih. Sama-sama lemah, sama-sama kuat. Sekali tak tahu mana sahih, kira. Kita kira lemah laku lah. Kira gitu ni. Dipanggil ittirab semata, semua jadi lemah ni. Kerana tak tahu mana sahih boleh pakai ni. Tak boleh kompromi, tak boleh nak terjih ni. Ittirab fi sanad, ittirab fil isnad. Keadaan tidak menentu pada sanad atau tidak tetapan dalam mengemukakan sanad hadis. Hak ni riwayat gini, sanad dia hak ni riwayat lain dia. Jadi jika dia berlaku tu kata ke atas bawah, jadi benda tu goncang lah, ada kegoncangan pada isnad perawi hadis. Idraj. Okey, idraj ni penyelitan atau dan penyisipan pada sanad atau pada matan satu hadis dengan sesuatu yang bukan merupakan bahagian asal sanad ataupun asal matan isi kandungan hadis. Lihat juga mudraj. Jadi idraj dan mudraj ni sama. Itu selit ni, kata-kata perawi, bukan kata-kata Nabi SAW. So, itu dari segi matan isi kandungan. So lagi sanad, itu kata terbubuh ni. Ada kata-kata ni perawi daripada ni tiba-tiba tertambuh. Jadi dia terselit. Jadi dia tu jika mudraj berlaku dah. Yang seterusnya illatun atau jam'uhu jamak dia ilalun ilal penyakit hadis. Kecacatan atau keaiban pada matan hadis atau isnad hadis. Cacat tu pada isi kandungan hadis pada dah. Penyakit hadis tersilap pada perawi itu siqah tapi ada cacat dia. Atau keaiban, gitulah. Ataupun pada isnad tu jadi masalah. Salah. Jadi masuk dalam kecacatan dan keaiban yang disebut sebagai ilat itu ialah kecacatan tersembunyi. Bukan cacat biasa, cacat tersembunyi. Pada sesuatu hadis yang pada zahirnya kelihatan sahih. Nampak perawi siqah. Tapi sebenarnya ada masalah. Tak sambung kau untuk menjumpa kau gana kau tu sanad. Mata pula salah dah. Tertambuh hani imraatihi dah. Tapi dengan sebab adanya ilat ia dihukum sebagai dhaif. Sanad perawi kuat dah, sahih, siqah. Tapi kesilapan tu ulama kaji ada nyakit. Sebenarnya hak lebih kuatnya hak ni. Tak ada imraatin. Jadi imraatihi tu jadi dhaif dah. Jadi dia panggil ilat ada nyakit. Tidak mahfuz gitulah. Ilmu hadis dirayah, ilmu dirayatul hadis, ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis dirayatan. Okey, ilmu hadis dirayah. Kita ngaji kitab ni lebih hak ni lah. Ilmu dirayah hadis ialah satu ilmu yang membincangkan tentang erti yang difahami daripada lafaz-lafaz hadis. Erti jadi pada makna hadis ni. Begitu juga maksud-maksudnya, maksud hadis berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab dan peraturan-peraturan syariat di samping bersesuaian pula dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dirayah hadis ni erti nak kaji isi kandungan hadis lah dan matan hadis tu betul ke tidak dah. Bertentangan ke dengan syariat yang umum dah. Bertentangan ke dengan kaedah umum, kaedah khusus kita bincang ni. Ke ilmu hadis riwayah, ilmu riwayatul hadis, ilmu hadis riwayatan. Ilmu yang dapat diketahui dengan cara-cara pemikiran, pemeliharaan dan pendewanan apa-apa yang disandar kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengakuan dan pengesahan dan lain-lain berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis riwayat ni melibatkan cara dah, akhbarna, haddatsana dah, an dah, mudallis ke apa tu. Perawi-perawi yang siqah tidak, itu bicara tentang perawi lah. Perawi kuat tak kuat lah. Ilmu rijalul hadis, ilmu al-jarh dan al-ta'dil. Ilmu rijalul hadis, ilmu al-jarh wa ta'dil.
Suatu ilmu yang membahas dan mengkaji tentang diri, hal, keadaan, latar belakang dan sifat-sifat perawi. Dengannya dapat diketahui manakah perawi yang boleh diterima periwayatannya dan mana pula yang tidak boleh dipakai, tidak boleh terima periwayatannya. Ilmu rijal hadis sangat penting kedudukannya dalam ilmu hadis. Perawi-perawi, kenal perawi ni lah. Kerana perawi hadis lah, rijal ni tokoh-tokoh hadis lah. Kerana objek kajian hadis pada dasarnya adalah dua perkara. Pada matan isi kandungan hadis dan pada sanad ni dah. Ilmu rijal hadis dalam hal ini mengambil bahagian yang khusus mempelajari persoalan-persoalan berkaitan sanad. Perawi-perawi ni kuat setang mana. Pernah berjumpa siapa yang tok guru dia dah, siapa dia anak murid dia. Jadi benda tu penting dalam rijal hadis. Untuk tahu sanadnya betul ke, sahih ke, siqah ke tak siqah. Lepas tu irsal. Periwayatan seorang tabi'in daripada Nabi SAW secara terus tanpa menyebutkan tempat ambilannya, sama ada daripada seorang sahabat Nabi SAW atau daripada tabi'in seumpamanya. Lihat juga mursal, sama dengan mursal lah. Isnad ialah perbuatan mengemukakan rangkaian sanad perawi-perawi yang meriwayatkan satu hadis. Lihat juga sanad, serupa dengan sanad isnad ni. Isnadnya jayyid, bagus. Isnadnya bagus, jayyid. Isnaduhu jayyid. Isnadnya baik atau bagus, ia dipakai dengan dua erti. Pertama, ia menyamai rangkai kata isnadnya sahih. Isnad jayyid ni serupa isnad sahih. Ada juga. Yang kedua, ia bermaksud martabat sahih yang lebih rendah daripada rangkai kata isnadnya sahih. Isnadnya jayyid tu bolehlah dah. Baiklah gitu dah. Tidaklah sahih, kuat dah. Tetapi lebih tinggi daripada rangkai kata isnadnya hasan li zati. Sanadnya hasan pada zatnya dah. Dia orang itu kuat ingatan je, tapi dia nampak tidak salah ni lah. Macam betul, jadi kita kata orang ni tidak dipercayai, cuma dia ni lemah sikit ingatan dah. Jadi isnad hasan li zati dia tinggi sikit. Tapi rendah daripada isnadnya sahih. Hadis yang katakan isnadnya jayyid bagus juga sahih, tetapi sedikit berbeza daripada isnadnya benar-benar sahih dah. Isnadnya sabit, isnaduhu sabitun, isnaduhu sabit. Jadi istilah digunakan oleh para ulama hadis untuk menunjukkan hadis yang sahih isnadnya. Ia sama dengan kata mereka isnadnya sahih. Isnaduhu sabit sama dengan isnadnya sahih dah. Israiliyat dah. Israiliyat, yakni riwayat-riwayat berpunca daripada kesusasteraan Bani Israel seperti daripada kitab Taurat dan lain-lain. Jadi berpunca daripada Bani Israel dah. Israiliyat Bani Israel dah. Itu agama Yahudi dan Nasrani dah. Jadi cerita-cerita tok guru dia sampai ke zaman Islam ni dipanggil cerita Israiliyat. Ada yang okey sikit, ada ngarut kuasa dia. Ada yang kita tak boleh terima dah. Jadi kita kena kajilah dan kita tak boleh terima terus-terus pula dah. Satu kesalahan besar saja pada kitab cerita Israiliyat pun kita terlai pula. Ia tidak serupa. Dan kitab tafsir banyak mana cerita Israiliyat dalam mensyarahkan atau mentafsirkan Al-Quran. Itu jadi masalah ni. Bagi orang tidak ada alat lah. Okay, jarah al-jarh. Jarah adalah satu istilah yang menunjukkan kelemahan atau kekurangan pada seorang perawi hadis. Jarah-jarah ni pada kita luka lah. Maksudnya kita mengkritik perawi hadis ni. Kelemahan dan atau kekurangan pada seorang perawi hadis. Lafaz jarah menurut muhaddisin menggambarkan sifat seorang perawi yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalannya. Menggambarkan sifat seorang perawi dah. Menjarah atau mentajrihkan seorang perawi berarti menggambarkannya sebagai seorang perawi dengan sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang diriwayatkannya. Kalau kita jarah, tajrihkan seorang perawi, maksudnya kita nak tolak lah. Kita kata ini lemah, tertolak dah. Kita tak percaya dah. Okay, kazzab. Okey, kazzab perawi dia. Kazzab perawi ni pendusta, pembohong besar. Salah satu lafaz jarah yang teruk lah. Kritikan pada perawi itu teruk. Kazzab, pendusta, pembohong besar lah. Kazzab. Okey, lepas tu kami menganggapnya berdusta, mereka hadis berfahaman salah seperti berfahaman Syiah, Qadariyah, Murji'ah dan lain. Gunanya kunna nattahimuhu dia. Jadi dalam kitab hadis disebut kunna nattahimuhu, kami menganggapnya berfahaman salah dia. Jadi macam-macam lah. Sama dia pun berdusta ke, mereka hadis ke dah. Dituduhlah natihim ni. Dia tertuduh. Tertuduhnya macam-macam. Tertuduh ajaran sesat ke, Syiah, Qadariyah, Murji'ah ke. Ataupun dituduh berdusta, ataupun dituduh mereka hadis ni. Jadi guna kunna natahimuhu dia. Luah lah. Kami menganggapnya mungkin merangkumi 4 arti berikut. Pertama, kami menganggapnya pendusta mereka hadis. Guna juga kunna natahimuhu dia. Yang kedua, kami menganggapnya pencuri hadis. Kunna natahimuhu juga dah.
menganggapnya mencuri hadis. Yang ketiga, kami menganggapnya berfahaman salah. Seperti berfahaman Syiah, Qadariyah, Murji'ah dan lain. Dia guna tahimuhu juga dah. Yang keempat, kami menganggapnya tidak benar dalam dakwaannya bertemu dengan seseorang perawi yang diriwayatkan daripadanya. Kita tuduh kunantimu, kita tuduh dia macam berdusta lah. Dia tak jumpa tu tok guru tu, perawi tu lah. Dia hanya kata jumpa dah. Seterusnya, karut batil mengarut hadis. Batil ni. Hadis batil ni maksudnya hadis karut, batil mengarut. Dah. Batil adalah satu istilah yang digunakan untuk 3 erti berikut dah. Pertama, untuk menunjukkan kepada suatu hadis maudhu'. Hadisun batil maksudnya hadis tu maudhu', hadis palsu dah. Yang kedua, untuk menunjukkan kesilapan perawi dalam mengemukakan sanad bagi suatu hadis. Kadang-kadang tidak hadis palsu lalu. Batil di segi salah sanad je. Batil. Yang tiga, lawan kebenaran hak. Hadis batil ni hadis yang tidak betul di segi kebenaran. Bertentangan dengan benda benar lah. Benda karut juga lah. Okey, kecelaruan fikiran ingatan perawi. Ikhtilat. Ikhtilat ni maksudnya celaru fikiran. Ingatan perawi ni. Kecelaruan fikiran ingatan perawi menyebabkan berlaku kecelaruan kata-kata dan tindakannya. Sebagai akibat, maka berlakulah pula kecelaruan dalam periwayatannya. Ia berlaku kerana banyak sebab seperti nyanyuk, kehilangan penglihatan, sakit teruk, kematian orang-orang yang sangat dikasihinya, kehilangan harta benda, kehilangan kitab atau terbakar kitab dan sebagainya, itu dipanggil ikhtilat . Contohnya Ibn Lahiyah sahur Ibn Lahiyah . Jadi dia terus ia terkenal lah. Ia lepas terbakar kitab dia. Jadi orang kata dia tak apa ingat . Ikhtilat . Okey, khabar wahid atau khabar ahad atau hadis ahad. Al-khabarul wahid. Khabar wahid, khabar ahad atau hadis ahad ialah hadis yang tidak sampai ke tahap hadis mutawatir. Tak sampai mutawatir. Ia merangkumi hadis-hadis masyhur, hadis aziz dan juga hadis gharib. Semua sekali itu dipanggil khabarul wahid. Para ulama bersepakat tentang wajib beramal dengan apa yang sahih daripadanya. Tak kira kalau dia hadis sahih dia, kalau sahih, kita kena terima, wajib terima dah. Tak terima, dosa. Itu keadaan dia. Kitab-kitab rijal, kutubur rijal. Kitab-kitab yang menerangkan perihal perawi-perawi dan sifat-sifat mereka, sifat-sifat perawi hadis . Baik daripada segi kelebihan atau kekurangan perawi tersebut, tarikh lahirnya dan tarikh kewafatannya dan lain-lain . Itu panggil kutubur rijal, kitab-kitab rijal. Kunyah . Kunyah adalah sebuah nama panggilan yang di permulaannya ada abun . Abu, Aba, Abi . Ataupun Ibnu . Ibnu, Ibni atau Ibna . Itu . Ataupun bint. Atau bintu, binti, bintu, binta . Dan ummu, ummi atau ummah. Ni kaedah bahasa Arab lah. Panggil apa? Marfu', majrur, mansub ke apa tu. Kaedah lah . Seperti Abu Bakar. Aba Bakar ataupun Abi Bakar. Ummu Habibah, Ibnu Umar, Abi Yusuf, binti Asyati dan lain-lain itu dipanggil kunyah . Kunyah pada umumnya disebut sebagai nama panggilan, bukan nama sebenar lah. Bukan nama sebenar dah. Abu Bakar bukan nama sebenar. Jadi gitu dah. Ummu Habibah bukan nama sebenar dah. Mak kepada Habibah dah. Gitu dah. Okey, la aslalahu, tiada asal baginya, la aslalahu dah. Ada hadis dikaitkan dengan Nabi SAW tetapi ia sama sekali tidak mempunyai sanad. Tak ada asal apa. Tak ada sanad . Seperti hadis yang berbunyi ana afsahu man nataqa bid-dad. Bermaksud aku adalah orang yang paling fasih menuturkan huruf dad. Ni biasa terkenal ulama-ulama ni lah, ulama qiraat dah. Ulama-ulama qari-qari ni, ya qiraat ni ya biasa sebut ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku adalah orang yang paling fasih menuturkan huruf dad. Penjelasan, ucapan di atas dikatakan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW kerana ia disebut hadis. Sedangkan ia langsung tidak mempunyai sanad. Sanad pun tak ada dah. Tapi kok terkenal kata dah. Kebanyakan hadis yang tidak bersanad atau yang tidak terdapat sanadnya dalam kitab-kitab hadis disebut la aslalahu. Tak ada asal lah. Artinya ialah tiada langsung sanadnya maksudnya. Hadis yang tidak bersanad seperti di atas dianggap lemah. Hadis demikian tidak boleh terpakai dan tidak boleh dikatakan sebagai sabda Nabi SAW . Kerana tidak dapat diperiksa sanadnya. Padahal untuk menentukan sabda Nabi SAW atau bukan perlu adanya sanad, kena ada sanad . Dia pergi bukan palsu terus la aslalahu tapi dia pergi da'if dulu . Banyak dah hadis ni, hak baca Yasin ni. Saya jumpa kita Imam Suyuti ke apa, tak ada sanad pun dah. Kelebihan baca Yasin pada malam Jumaat. Malam Jumaat lah, malam Jumaat tu. Ya, hadis kelebihan hari Jumaat tu. Salah satu baca Yasin hari Jumaat dah. Malam Jumaat ke malam hari Jumaat tak ada sanad pun dah. Okey, lepas tu lafaz ta'adid. Al-lafzun
at-ta'dil. Kata pujian terhadap seorang perawi. Lafaz yang menyatakan kelebihan dan keistimewaan perawi dah. Lafaz ta'dil lah. Kata-kata puji pada perawi dah. Seterusnya lafaz tajrih. Lafazut tajrih jam'u alfazut tajrih. Lafaz celaan terhadap seorang perawi yang mencacatkan keadilan, adalahnya atau kecermatannya, dhabtnya dah, ingatannya dah. Jadi lafaz cela ni untuk cacat lah. Dia siqah jadi lemah lah. Cermat tiba-tiba kurang ingat dia. Kita kata lemah. Tak cermat mana. Dhabt. Kurang ingat molek dah. Lafaz-lafaz ta'dil. Alfazut ta'dil. Kata-kata pujian terhadap seorang perawi. Lafaz-lafaz yang menyatakan kelebihan dan keistimewaannya seperti siqah, hafiz, saduq dan sebagainya. Siqah, hafiz, saduq sebagainya itu lafaz-lafaz ta'dil lah. Pujian dah. Lafaz-lafaz tajrih. Alfazut tajrih. Lafaz-lafaz celaan terhadap seorang perawi ialah ungkapan atau ibarat yang digunakan untuk melemahkannya dan menolak periwayatannya. Seperti mungkarul hadis. Hadis mungkar. Lafaz tajrih ni. Mungkarul hadis. Mungkarul hadis ni bukan pada hadis tu, pada perawi hadisnya. Dhaif. Bukan berkata hadis. Cerita ni perawi tu dhaif ni. Dhaif jiddan lemah sangat dan kadzab pendusta besar dan lain-lain lagi lah. Tu lafaz tajrih. Ma'lul, hadis ma'lul cacat dia. Berilat, bercacat, berkenaan dengan sanad dan matan isi sanad hadis atau pematan isi teks hadis. Yang mempunyai cacat celanya. Hadis ma'lul ni ialah hadis terdapat pada sanad atau matannya atau pada kedua-duanya kecacatan yang tersembunyi yang menggugat kesahihan hadis. Padahal secara zahir ni hadis berkenaan kelihatan sahih. Ni payah ni. Ila ilmu idah ni lah. Balas setengah-setengah balas ni kata gini, kata gini ulama usaha tu. Kadang masalah ni kata ilah, ni kata tidak dah. Jadi ini penyakit yang sangat halus dia. Nak tahu penyakit yang secara zahir nampak sahih dah. Macam kita baca panjang nisfu Sya'biyah dah. Syekh Albani dan Syekh Urnaik pun kata sahih, tapi makna asli ni dengan beberapa pandangan-pandangan ulama lain mengatakan itu hadis yang dhaif. Berat juga dah. Ada kaedah-kaedah yang mencari penyakit ni dah. Kerana adanya ilat kecacatan itu yang menjadi dhaif dan tidak boleh lagi jadikan hujah. Hadis ma'lul juga termasuk dalam kategori hadis dhaif dan mardu', tertolak dan tidak boleh dipakai juga. Dan yang penyakit walaupun sanad ia nampak sahih, ia tetap tertolak kerana ada kaedahnya. Ma'ruf, hadis ma'ruf. Perkataan ma'ruf dalam istilah ilmu hadis dia terpakai dengan dua erti berikutnya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dipercayai perawi siqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif. Jadi ma'ruf ni hadis tu yang hadis ma'ruf bertentangan dengan hadis mungkar. Gitulah. Hadis ma'ruf ni hadis yang siqah, yang kuat perawi dia. Dia memungkarkan hadis lain, hadis yang perawi dhaif itu jadi bercanggah dengan perawi dhaif. Hadis perawi dhaif jadi hadis perawi dhaif itu mungkar, dia ni jadi perawi hadis tu jadi hadis ma'ruf. Hadis ma'ruf ni, hadis yang kuatlah ni, diiktiraf ni. Pertentangan boleh berlaku sama ada pada sanad atau pada matan hadis. Kalau dia kritikan hadis ni bukan pada matan isi kandungan hadis saja dah, kadang pada sanadnya dah. Dan hadis ma'ruf ialah hadis mungkar, lihat hadis mungkar lah. Yang kedua dah, maksud yang kedua, sifat perawi yang menunjukkan ia tidak majhul tidak dikenali. Maksudnya ma'ruf dikenali. Dikenali hadis. Sebaliknya terdapat dua orang atau lebih dari dua orang yang meriwayatkan satu hadis daripadanya. Sama ada yang dianggap siqah ataupun tidak siqah, tapi orang kenal dia dah. Okey, madar. Ni pun satu cabang ilmu yang hebat juga dah. Madarul hadis paksi. Madar ialah paksi atau punca bagi semua riwayat tersebar tentang suatu perkara. Kadang-kadang satu perawi saja dah sebenar punca hadis tu. Lain tu tak ada. Main dia tiba bercambang-cambang perawi-perawi hadis lain, tapi start dengan dia dah. Kalau dia bermasalah, habislah dah. Dah. Jadi orang akan kaji dia setang mana. Sungguh kau kuat betul, kau salah kau dah. Jadi gitulah. Jadi madar ni akan kaji pada punca hadis tersebut dah. Okey, mahfuz, hadis mahfuz, al-mahfuz. Mahfuz adalah daripada segi bahasanya bererti yang terpelihara, yang dihafaz, terpelihara. Dari istilah hadis pula ia bererti satu hadis sahih dan hasan yang diriwayatkan orang yang kepercayaan siqah dah. Tetapi menyalahi riwayat perawi kepercayaan lain yang kurang kuat dah. Penjelasan hadis mahfuz merupakan lawan bagi hadis syaz. Kalau tadi ma'ruf, hadis ma'ruf lawan dia hadis mungkar. Kalau hadis mahfuz lawan dia hadis syaz. Mahfuz ni hadis yang
Lafaz ni perawi yang lebih kuat, lafaz dia kira lebih terjagalah. Hadis syaz pun wali perawi thiqah, tapi dia kuat sikit perawi dia dan mungkin dia ada kemungkinan salah, tersilap. Mahfuz ini terbagi menjadi dua, iaitu pada matan terjaga pada isi kandungan hadis dan pada sanad ni perawi-perawi hadis. Ada kata salah pada perawi hadis, tukarlah dah. Tukar nama, tukar gapo macam-macam lah. Okay, majhul perawi dan majhul. Tidak diketahui, tidak dikenali. Dikatakan pada perawi tidak diketahui, tidak dikenali sama ada dirinya, susuk tubuhnya, namanya pun tak kenal, atau peribadi dan latar belakangnya. Majhul tak kenal dah. Termasuk dalam perawi majhul juga menurut istilah ilmu hadis. Perawi yang disebut namanya tetapi tidak dikenal orangnya, tak tahu siapa-siapa dah. Dan yang meriwayatkan daripadanya pula hanya seorang saja dah. Namanya ada tapi tak kenal orang belah mana. Nama tu tahu dah, tak tahu mana orang dah. Lepas tu orang meriwayatkan daripadanya seorang anak murid je. Hak lain tak ada anak murid je dah. Okey, majruh. Majruh. Perawi telah dikritik dengan lafaz-lafaz sejarah tertentu, terutama lafaz sejarah yang teruk lah. Majruh ni. Ada orang kritik hadis ni. Majruh ni biasanya lafaz sejarah yang teruk dah. Jadi dia majruh telah dikritik, dijarah, dikritik lah hadis ni. Mansuh hadis ni. Hadis mansuh ialah hadis yang dimansuhkan, dihapuskan hukum yang terkandung dalamnya oleh hadis lain yang datang lebih kemudian daripadanya. Hadis mansuh ni hukum yang lama lah. Jadi dia telah dimansuhkan untuk dipakai hadis baru lah ni. Dihapuskan. Okay, marfu', hadis marfu'. Hadis marfu' ialah perkataan, perbuatan atau takrir, pengakuan, pengesahan yang disandar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak kira sama ada sanadnya bersambung, muttasil atau terputus, mengkotek. Dah. Marfu' ni tak kira perbincangan sanad suku, tapi dia sampai kata-kata Nabi ni. Dia tak kata-kata Nabi, bukan kata-kata sahabat, dia panggil marfu'. Tidak kira juga sama ada yang menyandarkan hadis itu sahabat atau selain mereka, dia bubuh qala Rasulullah SAW, bukan qala Ibn Abbas dak. Dia bubuh Nabi sendiri kata dah. Tu dia panggil marfu' lah, disandar kepada Nabi dah. Al-Khatib Al-Baghdadi pula mentarifkannya dengan berkata ma akhbara bihi sahabi an fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau aqaulihi. Bermaksud apa yang diceritakan oleh sahabat tentang perbuatan Nabi SAW atau sabdanya lah. Nabi kata, Nabi buat lah. Tu dipanggil marfu' lah. Mastur, perawi mastur. Maksudnya apa dah? Perawi mastur ialah perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh dua orang atau lebih. Sedangkan dia sendiri tidak siqah. Perawi mastur, perawi diriwayatkan daripadanya dua orang atau lebih. Sedangkan dia sendiri tak siqah dah. Riwayat perawi mastur tidak terima oleh jumhur ulama hadis. Hadis mastur ni, dia ni tidak siqah poin dia. Tapi walaupun anak murid ramai pun dia tidak siqah ni. Jadi perawi mastur ni ditutup kalau anak murid hebat tapi tak guru tu. Macam kita bincang selain Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i hebat anak murid tapi tak guru dia dituduh pendusta dah. Masalah beramal pada malam raya dan nisfu Sya'ban dan sebagainya itulah. Okey, matan jam'uhu mutun jamak dia mutun. Matan ni jamaknya mutun, iaitu teks hadis atau riwayat hadis. Matruk, hadisun matruk, hadis matruk. Hadis matruk ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sedangkan dia tertuduh berdusta. Baik kedustaannya itu terhadap hadis atau lain-lainnya dah. Jadi seorang perawi tertuduh berdusta dia panggil matruk. Matruk ni tertuduh berdusta dah. Dia boleh tentu tapi ada kata dusta dia belawak dah. Atau dia tertuduh mengerjakan maksiat pun orang panggil matruk juga. Dan mempunyai kelalaian dan banyak sangat wahamnya, banyaknya keliru dia. Kekeliruannya banyak salah. Tadi orang panggil matruk dia. Dia tinggalkan hadis yang juga. Walaupun dia tidak tertuduh pendusta tapi lebih ke pendusta lah. Sebab salah semacam dah. Sama-sama kerap sekali buat salah dah. Kebanyakan ulama hadis pula mentarifkannya begini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta serta tidak diketahui hadis itu melainkan menerusi riwayatnya sahaja. Dia ni matruk, dia ni orang tuduh dia berdusta. Dan hadis dia ni tak ada orang yang riwayat serupa dengan dia. Dia seorang hak pelik gitu dah. Dah. Ataupun orang hak lebih kurang dia. Atau oleh pakar dia orang hak kalau lebih kurang dia kan. Jadi tertuduh berdusta yang kira dia tu hadis matruk. Matruk ataupun matrukul hadis, ini perawi pula. Tadi matruk dari segi hadis, ini matruk dari segi perawi. Matrukul hadis. Perawi yang ditinggalkan tidak terima hadisnya kerana ia langsung tidak bernilai. Hadis-hadisnya tidak boleh jadikan syahid, sokongan pun tak boleh dah. Apatah lagi untuk jadikan hujah. Matruk adalah satu lafaz jarah yang berat juga dah. Matruk.
Perawi matruk ialah perawi teruk sangat ingatannya, banyak melakukan kesilapan selain sering terkeliru. Kebanyakan riwayat perawi matruk mengandungi keraguan. Hadisnya bukan sahaja tidak boleh jadi hujah, bahkan tidak boleh juga dijadikan dalil penyokong pun tak boleh. Matrukul hadis. Maudhu', hadis maudhu'. Palsu, hadis rekaan. Hadis maudhu' palsu ialah hadis yang direka-reka dan diada-adakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sebenarnya bukanlah hadis, dikatakan hadis semata-mata kerana disebarkan atas nama hadis. Orang bubuh nama je hadis, kita terpaksa katalah hadis maudhu'. Ada kata apa untuk bubuh hadis palsu saja, palsu tak boleh bubuh hadis. Tak boleh lah. Itu istilah yang telah digunakan oleh ulama-ulama dulu. Kerana orang kata Nabi bersabda dah. Jadi hadis tu palsu pun kena kata hadis palsu lah. Kalau benda tu palsu, kita kena kata hadis palsu juga. Hadis maudhu'. Kerana orang bubuh tu Nabi-Nabi kata ni. Walaupun benda tu palsu ni, rekod ni. Atau kata-kata orang lain ni. Okay, termasuk dalam hadis maudhu', hadis palsu ni juga ucapan atau perbuatan orang lain yang didakwa dan disebarkan sebagai kata-kata atau perbuatan Nabi SAW. Benda tu tidak tipu, memang ada wujud. Itu kata-kata untuk guru dan kata-kata sahabat, kata ulama. Tapi perbuatan Nabi dah. Okay, hadis maudhu' bagaimanapun berpunca daripada kedustaan dan kebohongan perawi. Mana pun ada orang jub lawak dia. Menurut takrif yang lain, hadis maudhu' itu ialah hadis yang dicipta dan direka oleh seorang pendusta dan disandarkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan secara dusta, sama ada ia dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja pun tetap dipanggil hadis maudhu', hadis palsu juga dia. Orang lain bawah ni tak tahu lah, dia sebar dah. Orang seterusnya dia sebar, orang awal-awal dia rekod, dia saut, dia sorry tahu dia rekod je lah. Orang lain tak tahu, sebar, bersangka baik tu tak guru Orang alim kan, orang juh, orang soleh kan, tak guru kan, takkannya bohong dia. Takkan tok lebay nak nipu dah. Jadi benda tu akan tersebar. Tak secara tidak sengaja, tapi tetap dikatakan hadis maudhu' juga, hadis palsu. Antara sebab kenapa orang mengada-gadakan hadis maudhu', hadis palsu, dan kenapa ia disebarkan ialah A. Untuk menyesatkan manusia dari jalan lurus. Pisah nak suruh orang sesat ni. B. Dengan tujuan mengacau belaukan ajaran agama. Pun ada juga ni. Nak suruh kacau bila agama ni. C. Kerana hendak digunakan untuk mencari kehidupan ni. Nak suruh cari apa? Menunggak agama ni lah. Nak cari kaya pitih ni. D. Kerana hendak menurut hawa nafsu sebagai pemimpin ni. Kadang-kadang nak bodek pemimpin ni guna hadis palsu dia. E. Kerana ada segolongan manusia yang berpendirian boleh mengada-ngadakan sanad bagi ucapan yang baik. Baik dah. Kadang-kadang tokoh-tokoh sufi ni ada ramai juga. Dia kata tak apa rasa aku. Rasa macam baik dah. Banyak je berjeliga boleh menarik hati manusia dah. Menyentuh hati-hati manusia. Jadi dia pun reka-reka hadis. Reka-reka sanad. F. Kerana hendak membela mazhab atau pendirian masing-masing ni. Kadang-kadang tak kuat ke bawa dengar dia. Buat hujah lah dia dah. Bawa dengar. Bawa jumpa oleh buku mana dah. Buku-buku palsu. Buku-buku reket ada. Fitnah-fitnah. Cimpeng dah. Gapa dia jumpa. Asalkan jumpa mana dia ikut dia jumpa apa. Boleh buat hujah ni. Kerana dia tahu dia benda tak apa kuat. Yang penting boleh sokong politik dia lah. Pendirian dia, mazhab dia, golongan dia dah. Benda tak kuat pun, senyap-senyap lah. Yang penting boleh buat modal dah. G. Kerana ta'asub fanatik pada satu fahaman dah. Ta'asub. Ni pun salah dia. Dia ta'asub kan, dia tutup lah. Dia kira dia betul belakang. Dia akan benda tak kuat hujah pun, dia buat hujah dah. H. Kerana hendak mengerahkan orang supaya mengamalkan suatu perbuatan yang baik. Kerana niat baik dah. Tokoh-tokoh tasawuf yang baik hati dia kononnya ni. Telah mengotorkan hatinya dengan mereka-reka hadis. Kerana untuk ajak manusia kepada agama Allah SWT, untuk mendekatkan manusia pada Islam dah. Ia pun reka hadis. Supaya beramal lah. Air kerana malu kepada kebenaran setelah meriwayatkan hadis dengan salah yang tidak disengajakan dah. Malu pada kebenaran, dia pun biarkan dah salah pun dah. Dia tersebar benda salah dah. J. Kerana kelalaian atau kekeliruan perawi. Lala perawi atau liru perawi. K. Kerana kehilangan kitab lalu perawi meriwayatkan semata-mata berdasarkan hafalannya semata-mata, sedangkan dalam hafalannya itu terdapat kesalahan-kesalahan dan keliruan. Siapa tak dia tak ingat, kehil jugalah kehil. Dia sekali jadi hadis palsu dah. Rekod atas nama Nabi. Kerana tak boleh lah anak murid kita tak guru, tak akanlah kita tak boleh nak ayat dah. Kita pun rekod hadis kita. Waliyazbillah tak jauh lah. Orang tak guru gitu dia akan jadi tak sengaja terreka hadis. Jadi hadis palsu.
L. Kerana perubahan akal atau ingatan perawi yang boleh dipercayai thiqah disebabkan tuanya. Sedangkan dalam masa perubahan itu mereka masih lagi merekah hadis-hadisnya. Dia teringat tua dah nyanyuk. Tiba-tiba dia tok guru. Orang akad tok guru. Tok guru situ lah dah. Dia nyanyuk pun orang panggil tok guru lagi. Tok wali lagi dah. Dan sekali kecek mengarut hadis karut-karut. Ikut dia tubik ni. Dia nyanyuk dah. Orang pun anak murid kes tok wali. Panggil tok guru tok wali. Pakai timu lah. Kalau sekali jadi hadis palsu lah. M. Kerana hendak mengembirakan atau mendukakan orang dengan mendengar satu cerita ni. Nak suruh sedih. Tiuk, nangis untuk gembira kan. Jadi jumpa reka hadis. Okay, tanda-tanda hadis maudhu' hadis palsu tu pula antara lainnya adalah seperti berikut. A. Hadisnya mengandungi susunan ayat yang kacau dan berkecamuk. Ayat tu tak serupa kata-kata Nabi lah. Kata por kapun, por mabuk ni. Sehingga dengan mudah saja dapat diputuskan bahawa ia tidak mungkin disabdakan oleh seorang Nabi yang bijaksana seperti Nabi Muhammad SAW. Takkan Nabi kecek gini, por kapur dah. Por orang badui kecek dah. Por tepuk, kita kata dah. B. Hadisnya mengandungi ucapan yang patut mendapatkan ejekan atau celaan. Jadi kecek tu, por tak betul dah. Kita kata ni, kecek uduh ni lah. Kita cela hadis dah. Isinya bertentangan dengan ketetapan agama yang dimaklumi semua orang. Orang kata belakang, ni tak betul ni karut dia. Agama tak jaga ni. Tapi dia buat hadis-hadis palsu sehingga nampak pelik dia. D. Ada beberapa bukti jelas yang menunjukkan kepalsuannya lah. E. Hadisnya bertentangan dengan tuntutan keimanan dia. F. Hadisnya bertentangan dengan Al-Quran. G. Ada hubungan dan jaringan yang menunjukkan kepalsuannya. Adalah, kita nampak ni, ada bukti yang palsu dia. H. Isinya bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan logik, dengan akal. Hak biasa kita tahu. Tiba. Dia cerita dah. Dunia ni atas tanduk kerbau gapo dah. Gitu. Air dia. Lafaz hadis ni lemah. Tidak baik dan ditolak oleh tabiat dan akal yang waras. Serta tidak sedap didengar dia. Berasa tak sedap lah. Bunyi pelik hadis ni. J. Pengakuan dari pemalsu hadis sendiri bahawa dialah yang mengada-ngadakan hadis ni. Jadi itu adalah tanda-tanda hadis maudhu'. Hukum meriwayatkan hadis maudhu', hadis palsu ni adalah haram bagi orang yang telah mengetahui bahawa sesuatu hadis itu maudhu' palsu. Jadi disebar juga haram, dosa. Tidak dibolehkan sama sekali hadis maudhu', hadis palsu itu diriwayatkan dengan menyandarkan kepada Nabi SAW. Kecuali jika terangkan, kita kata Rasulullah bersandar gini-gini, lepas kita cerita lelaki ada hadis palsu. Tak apa lagi tu dah. Walaupun sebut kalau Rasulullah juga memulai depan dah. Ini kerana Nabi SAW telah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Maksudnya siapa berdusta atas diriku maka siaplah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain. Hadis ni siapa ada 200 salur dia. Hadis ni hadis mutawatir dia. Okey, maula dah. Maula al-maula jam'u mawadin al-mawali. Maula artinya penghulu, raja, orang yang memerdekakan, hamba, orang yang diberikan. Dia boleh dua-dua. Maula ni boleh jadi tuan dia, raja dia. Orang yang memerdekakan. Dia boleh jadi hamba. Boleh juga dia. Dia panggil apa? Isim fa'il, isim maf'ul ni. Dia sama dia jadi dua-dua makna boleh pakai dah. Hebat pun raja boleh. Hamba boleh juga dia. Maula ni. Maula ya Rasulullah pun boleh juga. Maula ke apa. Jadi, dia payah dia. Orang yang diberdekakan bekas hamba pun panggil maula juga dah. Orang tawanan, orang bersumpah atau berjanji setia dan lain panggil maula juga. Kalau ramai maka disebut al-mawali. Tu raja boleh, hamba boleh. Dia boleh dua-dua dia. Perkataan maula itu berpunca daripada perkataan walak. Walak ni. Dia bererti pertalian atau perhubungan walak ni. Walak ni walak ungkap. Jadi dia ni pertalian perhubungan tak apalah. Maula yang dibicarakan dalam ilmu hadis ada 3 macam, 3 jenis. Iaitu pertama orang tawanan dan peperangan yang secara automatik menjadi hamba lah. Kalah perang jadi hamba. Kemudian ia dimerdekakan. Hamba dari sumber ini mungkin dibeli seorang dari orang lain. Mungkin juga dihadiahkan kepadanya atau diwarisinya. Turun-temurun. Bagaimanapun ia baru dikatakan maula apabila dimerdekakan. Maula ni. Orang panggil maula kalau ia merdeka. Lepas merdeka baru panggil maula dah. Walak ni pertalian perhubungan yang menyebabkan seorang dipanggil maula kerana diberdekakan. Ini adalah walak al-itaqah atau walak al-itq. Pertalian kerana dimerdekakan. Ada pertalian, ada perhubungan lah dengan tuan dia, iaitu walak al-itaqah atau walak al-itq.
Pertalian kerana diperdagangkan. Jadi maula yang sebut maula Ibn Abbas contohnya. Maksudnya hamba kepada Ibn Abbas dah. Yang telah membebaskannya. Tapi maula dia, maula Ibn Abbas ni, dia jadi bukan hamba dia, jadi dibebaskan dah. Oleh tuan dia dah. Yang kedua, orang yang berjanji dan bersumpah setia untuk bersaudara atau bersekutu. Lalu bertolong-tolongan di antara sesama mereka ni. Ini pun maksud yang lain lah. Bukan hamba gapo ni, janji tu pun seperti je. Maula, wali, walak gapo ni lah dah. Jual janji, taat setia, sumpah setia, taat setia, bersaudara atau bersekutu dah. Maula demikian disebut halif. Maula yang demikian disebut halif. Maula ni bukan maula hamba, tapi maula janji taat setia, sumpah taat setia ni. Tolong menolong taat ni, orang panggil halif ni. Wala yang menyebabkan seorang dikatakan maula dalam kes ini ialah wala al-hilf atau wala al-mu'alad. Al-mu'alad, wala al-mu'alad ni wala yang taat setia lah, janji taat setia dah. Wala anggapoh ni cerita dah. Yang ketiga, seorang yang bukan Muslim diajak masuk Islam oleh seorang Muslim. Lalu ia masuk Islam dengan perantaraan orang yang mengajak itu dah. Dia bukan Islam asal, tiba tu masuk Islam. Dengan perantaraan orang tertentu. Hak gaya 2-3 hari ni, Iswardi lah. Dia kata lebih 10 orang dia mengislam kawan lain dah. Ada setengah orang yang anggap tak pakai piah, bukan tak lebar dah. Tuduh pula dia penentang Islam ke apa dia ada lah. Silap dia tu biasa dah manusia. Tapi tuduh dia anti-Islam, menentang Islam, kita tengok dia mengislamkan 10 orang dah. Lebih daripada 10 orang dah. Jadi orang bukan Islam yang dia ajak masuk Islam tu, dengan perantaraan orang mengajakkan itu, dipanggil maula juga dah. Kerana ia dan keturunannya memakai nisbah yang dipakai oleh orang yang menyebabkan mula agama Islam ni. Maula tertentu ni. Maula Iswardi. Tapi bukanlah dia tu hamba, tapi dia ni sebagai orang yang telah mengislamkan. Iswardi itu telah mengislamkan orang itu, dipanggil maula Iswardi. Ada juga istilah tu dah. Wala yang menyebabkan seorang dikatakan maula dalam kes ini pula ialah wala Islam ni. Wala al-Islam. Wala yang menyebabkan dia ni jadi Islam. Banyak mana kita ni. Okay. Banyak lagi ni. Okey, seterusnya yasriqul hadis, mencuri hadis ni. Sifat perawi yang mendakwa dikongsi oleh perawi lain bersama-samanya adalah mendengar hadis tertentu ataupun satu juzuk, satu bahagian kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan satu perkara sahaja dah, tertentu dah. Atau sebuah kitab hadis tertentu. Jadi, sifat perawi yang mendakwa dikongsi oleh perawi lain bersamanya dalam mendengar hadis tertentu. Atau satu juzuk, satu kitab lah dah. Dikatakan juga seorang perawi itu mencuri hadis apabila menyandarkan suatu hadis yang terkenal sebagai hadis perawi tertentu kepada perawi lain yang kononnya turut meriwayatkannya daripada syekh yang sama. Atau ia mengambil suatu hadis orang lain lalu dia adakan sanad sendiri untuknya dah. Curi hadis ni dia buat reka perawi lah. Reka sanad pun dia juga. Ataupun dia tak oyak, dia tak mengaji untuk guru tu, ambil sanad. Dia boleh kata dia ni belajar untuk guru tu dah. Dah. Dia curi hadis, dia berbuat atas nama dia. Padahal dia tak mengaji pun dah. Macam-macam tu dah. Okay, mu'allal, hadis mu'allal. Okay, mu'allal, hadis mu'allal disebut juga dengan hadis ma'lul, mu'al dan mu'tal. Artinya ialah suatu hadis yang setelah diteliti dan setelah diselidiki oleh pakar hadis, ternyata ada padanya kekeliruan atau salah tanggapan perawinya kerana telah mewasalkan, telah menganggap bersambung suatu sanad. Hadis yang mengqati' terputus sanadnya asal dia. Tapi telah mewasalkan, menganggap bersambung sanad. Saya salah tanggap. Ia ingat bersambung pada habung qati'. Atau memasukkan suatu hadis pada suatu hadis lain. Dan sebagainya. Tokat takik masuk hadis ni, masuk dari hadis lain. Ni hadis mu'allal. Hadis nyakit juga lah dah. Salah tanggap perawi, keliru perawi dia. Tokat takir masuk hadis orang lain, masuk dari hadis orang lain dia. Dia panggil mu'allal. Sementara setengah ulama hadis pula mentakrifkannya dengan berkata, hadis mu'allal ni apa? Hadis yang terdapat pada sanadnya atau matannya, isi kandungannya, atau pada kedua-duanya lah, sanad atau matan. Sebab-sebab yang tersembunyi yang menggugat kesahihannya, padahal dari segi zahirnya ia kelihatan sahih. Macam hadis ilat sebelum ni lah. Hadis mu'allal juga menurut para ulama hadis terbilang sebagai hadis dhaif.
Lihat juga ma'lul sama, hadis ma'lul lah. Ma'lul ni hadis ma'lul sama, hadisnya ada penyakit. Kecatatan aib macam-macam sebabnya tertukar, tersalah sanak, tersalah isi kandungan hadis, masuk hadis lain, masuk lain hadis lain dah. Tukar takim masuk campur habis hadis penyakit dah. Okey, hadis mu'allaq ni kita lihat hadis mu'allaq tergantung tu pada sanak tu Nabi bersabda lalu dok tergantung-gantung, tak ada sanak bersambung dah. Mubaham ialah satu hadis yang pada matannya isi kandungan hadis tu atau pada sanaknya ada seseorang yang tidak disebut nama je, mubaham ni. Jadi tinggal mubaham ke gapo. Hadis yang terdapat perawi mubaham pada sanaknya dianggap lemah dan tidak boleh dipakai kerana tidak diketahui majhul keadaan perawi yang tidak disebut namanya itu dah. You tinggal perawi-perawi ni. Boleh jadi ia seorang yang tidak dipercayai, tidak siqah. Di mubaham ni tinggal perawi. Biasanya daripada matanya tinggal matanya. Tak tahulah sahih mana betul dah. Sebabnya tinggal. Okey, mudallas. Hadis mudallas adalah hadis yang disembunyikan aibnya, kecatannya. Apabila diriwayatkan dengan cara menghilangkan aib dan boleh menimbulkan persangkaan bahawa ia tidak beraib, tidak ada kecatatan. Hadis atau riwayat mudallas dianggap lemah dan tidak boleh dipakai sebagai sandaran alasan. Biasa mudallas ni perawi yang menghilangkan nama perawi ialah tegur dia dah. Ya bubuh nama perawi siapa? Perawi hak lemah itu bubuh dah. Tengah-tengah sedangkan menerima daripada perawi yang tidak sahih atau lemah ni. Dia tak sebut nama tok guru hak lemah itu terima kerana suruh nampak hebat hadis ni. Last sekali ia akan jadi satu macam jenis macam nipu jugalah sikit Jadi hadis tu jadi dhaif. Okey, mudallis, perawi mudallis. Perawi yang meriwayatkan hadis mudallas disebut mudallis, perbuatannya pula disebut tadlis. Tu dari segi mudallis. Mudallas tu hadis, mudallis ni perawi. Hadis tadlis tu perbuatannya tadlis dia. Muttarib. Hadis muttarib yang adalah satu hadis yang matan isi kandungannya atau sanadnya tidak tetap dan diperselisihkan serta tidak dapat dikompromikan atau diputuskan mana yang kuat daripadanya. Muttarib, tak tahu mana so betul dia. Lebih kurang belaka dah, tak tahu lebih sahih, lebih kuat, perawi lebih kuat sini. Kalau ni lafaz lebih kuat, tak boleh nak tentu. Jadi pening bengong gitu. Jadi dhaif belakalah, moga tak tahu mana so dah. Okey, setengah ulama mentakrifkan hadis muttarib dengan berkata, ia adalah hadis yang berlawanan cara-cara periwayatannya, baik perawi cara itu seorang ataupun beberapa orang. Dengan syarat sebagainya tidak lebih kuat dari yang lain lah. Muttarib juga dah. Ini cara beriwayat. Qala akhbarana haddatsana ko gapo dah. An ko gapo dah. Ataupun cara-cara tertentu menyebabkan dia ni tak tahu mana so kuat dah. Hadis muttarib sebenarnya ada 3 macam, iaitu muttarib pada matan. Ni pada isi kandungan hadis. Muttarib kegoncangan pada sanak. Sanak dia tu kata kira ni mana dah, tok guru mana kau tukar nama lah gapo dah. Yang ketiga muttarib pada matan serta sanak. Dua masalah dia. Sanak pun ku benambah ni, campur gaul ni. Matan isi kandungan hadis pun kacabila ni. Hadis muttarib juga termasuk dalam kategori hadis dhaif. Okey, muttarib, hadis muttarib. Muttaribun hadis muttarib. Hadis atau riwayat muttarib ialah hadis atau riwayat yang mengandungi ittirab, keadaan bercelaru dan tidak tetap. Sama ada pada sanadnya atau pada matannya, isi kandungan teks hadisnya ni. Okey, muttaribul hadis. Muttaribul hadis perawi dia, muttaribul hadis. Perawi tidak tetap hadisnya. Ittirab, keadaan bercelaru dan tidak tetap dalam riwayatnya, kadang-kadang nyata pada sanadnya, kadang-kadang pula nyata pada matannya, isi kandungan hadisnya. Jadi tak tetap sekali gini mana so betul ni nak bercangguh satu sama lain dia, tak tahu mana so betul dia. Perawi muttaribul hadis ialah perawi yang tidak konsisten dalam periwayatannya. Muttaribul hadis maksudnya dia sekali kata gini, dia sendiri tu macam-macam riwayatnya. Sekali kata gini, sekali kata gini, mana so betulnya. Mudraj hadisnya. Suatu hadis yang dimasukkan, disisipkan sesuatu dari ucapan perawi atau ucapan orang lain lah, tak guru mana-mana lah perawi itu, sehingga samar apakah yang dicampur adukkan itu, adakah sabda Nabi SAW ataupun tidak sebenarnya dah. Ni membaca banyak ada sahih dah. Macam setengah tu ada ambil semai lebih daripada siku dah, apa kau bahu kau apa dah. Jadi ada setengah kata-kata Abu Hurairah ke apa tu betul perbincangan mana hak kata-kata Nabi, mana kata-kata sahabat ke apa dah.
start daripada sahabat lagi ada ada idraj, ada mudraj. Dan perawi-perawi lain lah, ada ke perawi lain bukan sahabat lah. Definisi lain yang diberikan untuk hadis mudraj ialah satu hadis yang asal sanad dan matanya tercampur dengan sesuatu yang bukan sebahagian daripadanya. Sanad pun boleh jadi mudraj juga. Campur dengan benda hak bukan sanad sebenarnya. Okey, lepas tu muhaddis. Muhaddis jam'uhu muhaddisun atau muhaddisin. Menurut istilah ilmu hadis, muhaddis ialah pertama orang yang mengetahui sanad. Ilat hadis penyakit adil lah. Nama-nama perawi, sanad ali, sanad tinggi, sanad rapat dengan Nabi lah. Pendek lah. Sanad nazil, sanad rendah ni maksudnya banyak perawi dia dan sebagainya. Dia pula seorang yang ingat hafal banyak matan dan mendengar kitab hadis yang 6. Musnad Imam Ahmad, Sunan Baihaqi, Mu'jam Tabrani dan 1000 juzuk hadis ni. Jadi kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis berhubung dengan satu perkara atau satu bab. 1000 kitab hadis yang melibatkan bab ni. Bab semaya saja, bab ismaya saja, bab akad tangan saja dah. Jadi bab tu 1000 juzuk hadis dia hafal. Maksudnya banyak lah dia apa ingat dah. Terpendengar, terbelajar dah. Itulah sekurang-kurang darjatnya, demikianlah pandangan Tajuddin As-Subki tentang muhaddis. Jadi kita lah ni kalau boleh muhaddis tu kena belajar sistem Pakistan lah. Mengaji sunnah sittah dah pasal yang ada sebab ni bukan nak cerita sahih tak sahih tak saja dah. Atau nak cerita kitab ni tu kuat sahih. Tak, memang orang ngaji kitab sunnah sittah tu. Mengaji dengan berguru ni menadah talaqi ni dia akan jadi ada mamlakah, ada kemampuan untuk faham cepat untuk kaji hadis dia. Dengan syarat dia baca pula lah, dia kaji pula. Baru dia boleh sambung master PhD ke apa dah. Kerana dia ada ilmu alat tu. Kerana dia belajar sunnah sittah ni. Baru nampak molek. Tapi kalau tak belajar tu, dia ada benda yang kita nampak ada kelemahan lah. Ada benda yang kurang kalau kita perhati molek lah. Walaupun peringkat universiti, ngaji hadis apa PhD, boleh hadis pun. Kalau perhati lah dah. Saya tak perhati Maulana Asri, anak-anak murid Maulana Asri ni. Yang ada benda yang kemah kita rasa tak jumpa. Walaupun orang itu siapa PhD, walaupun soho dia. Muhaddisin kata dia, ingatan kuat pada. Tapi ada benda kita rasa ada kurang sikit. Ada kurang. Sebab apa dia tidak ikut sistem hadis ngaji semacam apa talaqi sunnah sittah ni lah. Jadi muhaddis tu gitulah selagi pandangan Tajuddin As-Subki. Okey, yang kedua ada orang terlibat dalam bidang hadis yang berkaitan dengan riwayah dan dirajah, ingat banyak nama-nama perawi dan mengetahui ramai perawi dan banyak riwayat yang terdapat di masanya. Dan dia pula terkenal dan masyhur dengan qadaibitannya, ketelitian dan kemantapannya. Pendapat yang kedua dah. Pendapat ketiga, siapa dia muhaddis ni? Orang yang hafal ingat banyak hadis. Serta mengetahui pujian dan celaan para ulama rijal hadis terhadap perawi-perawi hadis. Dia ingat, dia tahu. Sama ada dia apa ataupun dia boleh cepat rujuk kemampuan dia rujuk cepat ni perawi-perawi dia. Muhaddis boleh juga disebut asari dah. Muhaddis pada pandangan salaf sama dengan hafiz. Dah. Lagi pada kali dah. Padalah sekat tu perbincangan kita tentang daftar istilah hadis. Istilah-istilah hadis yang kita kena tahu. Kalau kita baca kitab hadis ke kita belajar hadis, kita tahu istilah ni baru dah kita tidak pening dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.